Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan, ini pasti pengumuman yang dinantikan seluruh Malaysia. Pasti juga pengumuman yang mengejutkan kepimpinan pembangkang dan Perikatan Nasional. Di sini disebutkan beberapa calon Perdana Menteri yang boleh menggantikan Anwar Ibrahim. Wah, sudah pasti kita mendengar ada calon sebelum ini. Ada yang berkata daripada kepimpinan pembangkang pun ada calon. Dari Barisan Nasional pun ada calon. Namun, bagaimana pula dengan parti daripada Anwar Ibrahim sendiri, yaitu PKR? Nah, saudara-saudara, saya melihat ataupun saya mendapat satu maklumat yang menyebut beberapa nama yang boleh menggantikan Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR dan juga sebagai Ketua Eksekutif Negara ataupun Perdana Menteri. Saudara-saudara, saya tidak cakap Anwar Ibrahim akan letak jawatan dalam masa yang terdekat ini. Bila ada yang bertanya, Anwar Ibrahim letak jawatankah Presiden PKR ataupun PMX? Tidak, Anwar Ibrahim belum ada pengumuman berkaitan dengan peletakan jawatannya. Nah, memanglah akan datang. Mungkin tak tahu bila, berapa tahun lagi, berapa penggal lagi Anwar boleh bertahan. Tapi kita tidak tahu bila Anwar akan letak jawatan. Tapi saudara-saudara, ada satu maklumat yang hari ini yang saya nak kongsikan, di mana Nik Nazmi namakan pemimpin PKR yang boleh gantikan Anwar. Naib Presiden PKR Nik Nazmi, Nik Ahmad, berpendapat parti itu tidak kekurangan pemimpin yang memiliki kelayakan sebagai Perdana Menteri. Dalam satu wawancara dengan Malaysia Kini, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam itu menyebut beberapa nama pemimpin yang menurutnya boleh menggantikan Anwar sebagai Presiden PKR dan Ketua Eksekutif Negara. Kita ada pemimpin seperti Rafizi Ramli yang juga timbalan Presiden Parti. Kita memiliki Saifuddin Nasution. Jadi menurut saya, jika Anda tanya kepada saya, mereka adalah dua pemimpin paling senior dalam parti ini. Barisan seterusnya, maksud saya, antara naib Presiden Parti, ada orang-orang seperti Amiruddin Syari, Nurul Izzah. Saya juga salah seorang naib Presiden. Jadi menurut saya, dari segi itu, kita tidak kekurangan bakat pada masa depan, katanya. Nah, inilah barisan calon yang boleh menggantikan Anwar sebagai Presiden PKR, menurut Nik Nazmi. Wawancara ini dijalankan minggu lalu, sempena ulang tahun ke-25 penubuhan PKR yang jatuh pada tanggal 4 April. Nik Nazmi ditanya siapa yang menurutnya boleh memimpin negara dan menerajui PKR selain Anwar, memandangkan parti itu bermula sebagai sebuah gerakan yang menyokong Anwar sejak 1999 dan sinonim dengan tokoh reformasi itu. Rafizi pada masa ini menyandang jawatan sebagai Menteri Ekonomi, manakala Saifuddin, yang merupakan setiausaha agung PKR, memegang portfolio sebagai Menteri Dalam Negeri. Nah, saudara-saudara, bagaimana pula dengan juru cakap kerajaan, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil? Tidak pula disebutkan, tapi mungkin Fahmi Fadzil, mungkin beliau memang memegang jawatan sebagai menteri, tapi mungkin beliau ada jawatan juga di dalam parti PKR. Amiruddin Syari pula memegang jawatan MB Selangor, manakala Nurul Izzah yang juga anak sulung Anwar tidak sebarang jawatan dalam kerajaan. Nah, itu menjadi persoalannya lah, kenapa Nurul Izzah tidak sebarang jawatan. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Tapi sebelum itu, adakah selepas senarai calon ini diumumkan, mungkin kita boleh simpulkan hanya di dalam ulasan ini, selamat tinggal Bidi Nyasid, selamat tinggal Mahathir, dan mana-manalah pimpinan parti politik yang memusuhi Anwar hari ini, yang mempunyai cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri lagi.
Sudah pasti hancur cita-cita mereka sekiranya nama-nama yang diumumkan sebentar tadi layak dan akan menjadi Perdana Menteri pada masa akan datang. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, seorang aktivis politik ataupun kita boleh kata daripada pihak pembangkang, Che Gubat, yang akhirnya dipanggil polis. Dipanggil polis bukan untuk ditangkap, bukan untuk ditahan, namun hanya untuk merakam percakapannya. Nah, saudara-saudara, kenapa Che Gubat dipanggil polis Bukit Aman pula? Nah, di sini di dalam satu artikel, polis rakam keterangan Che Gubat berkait hantaran KK Chai menghadap Agong. Badrul Hisham Shahrin ataupun Che Gubat mungkin disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Aktivis politik Badrul Hisham Shahrin hadir ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman untuk memberi keterangan berhubung hantaran di media sosial membabitkan pertemuan antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bersama pengasas KK Sukumat Chai Kikan di Istana Negara. Badrul atau lebih dikenali sebagai Che Gubat dalam sidang media sebelum dirakam percakapan berkata beliau mungkin disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Saya hadir ke Bukit Aman kerana dipanggil polis. Berhubung hantaran saya pada 5 April yang membela imej Raja-Raja Melayu daripada dirosakkan imejnya. Saya menulis dengan penuh sopan dan melontar pandangan betapa tidak kena dengan bahagian protokol. Membenarkan seseorang kena tuduh di mahkamah dalam kes menghina kalimah Allah dibenar mengadap, katanya. Badrul turut mendakwa siasatan terhadapnya adalah merupakan satu bentuk intimidasi dan menegaskan bahawa beliau juga tidak akan menyerahkan gadget miliknya serta bersedia ditahan. Maksudnya Che Gubat bersedia untuk ditahan. Beliau kemudiannya masuk memberi keterangan pada 12.15 tengah hari. Kontroversi kekemat bermula 13 Mac lalu apabila beberapa gambar stalking tertera kalimah Allah ditemui di cawangannya di Bandar Sunway tersebar di media sosial, sekaligus mencetuskan kemarahan orang Islam dan desakan boikot oleh pemuda UMNO. Susulan siasatan polis, pengasas kekemat Chai Kikan dan istrinya Lo Siu Mui yang juga pengarah syarikat didakwa di Mahkamah Session Shah Alam atas pertuduhan melukakan perasaan agama orang lain kerana menjual stalking itu. Bagaimanapun mereka mengaku tidak bersalah. Isu itu berlarutan apabila 3 cawangan kekemat dibaling bom petrol yaitu di Bidor, Perak dan Kuantan, Pahang serta kejadian terbaru di Kuching, Sarawak. 3 April lalu, Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Chai di Istana Negara dan dalam pertemuan tersebut beliau memohon ampun dan maaf kepada Seri Paduka Baginda serta seluruh umat Islam. Sultan Ibrahim juga bertitah, jangan ada pihak yang mengambil kesempatan ke atas perkara itu, termasuk menghasut rakyat. Saya tidak mahu perkara ini berlarutan, titah Agong. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.